M03 Kesedaran Etika di Tempat Kerja, Submodul 2, Pamer Disiplin. Modul ini menerangkan berkenaan tujuan, pengenalan. Yang pertama, disiplin pekerja. Kedua, garis panduan disiplin. Ketiga, prinsip kerahsiaan. Keempat, standard dan kod amalan. Kelima, garis panduan kerja. Keenam, prosedur interaksi sosial. Dan yang ketujuh, garis panduan disiplin. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, piawaian dan kod amalan, dan interaksi sosial yang baik di tempat kerja. Pengenalan. Disiplin pekerja. Menurut Kamus Pentadbiran, disiplin pekerja ditakrifkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan bagi membetulkan atau mencegah tingkah laku yang menjejaskan organisasi. Tujuan disiplin pekerja tidak bermaksud untuk memalukan atau merendahkan moral seseorang pekerja. Matlamatnya adalah untuk memastikan setiap kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Konsep disiplin pekerja berkembang mengikut zaman. Pihak pengurusan menyedari bahawa disiplin adalah sebahagian daripada tugas harian. Mereka juga menyedari bahawa tindakan disiplin perlu ada dalam sebuah organisasi untuk mengawal keadaan. Di tempat kerja sekarang ini, disiplin dan dokumentasi bergerak seiring. Kebanyakan dasar tindakan disiplin adalah progresif. Dengan itu menyebabkan pencabulan peraturan akan bertambah dan akibat-akibat turutan seterusnya. Maknanya, pelanggaran peraturan dan akibatnya akan sama-sama meningkat. Justru itu, untuk melindungi organisasi, dokumentasi yang lengkap tentang pelanggaran peraturan dan akibatnya mesti wujud. Pakar sumber manusia menyarankan bahawa cara terbaik untuk menangani masalah disiplin di tempat kerja adalah dengan bersemuka atau berbincang secara peribadi dengan tumpuan pada tingkah laku, bukan personaliti. Isu disiplin tidak boleh diabaikan kerana ia boleh mengganggu kemajuan organisasi. Pekerja perlu tahu apakah yang diharapkan daripada mereka semasa bertugas. Apakah ganjarannya jika berjaya melaksanakan tugas itu? Dan apakah risikonya jika gagal? Apabila perkara asas ini dimantapkan, maka tata cara untuk mendisiplinkan pekerja akan berjaya. Garis panduan disiplin. Disiplin adalah latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Ia merupakan perilaku yang bersesuaian dengan peraturan dan perintah, dikekalkan dengan latihan dan kawalan. Disiplin diri boleh dianggap sebagai satu jenis latihan terpilih yang mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan pencapaian matlamat. Garis panduan ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan yang paling berkesan dalam mengurus isu-isu prestasi atau disiplin. Isu disiplin biasanya akan menyebabkan gangguan kepada persekitaran kerja. Contohnya, salah laku di tempat kerja atau pelanggaran peraturan dan juga isu prestasi. Semua ini akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai matlamat dan atau untuk melaksanakan tugas seperti orang yang tiada pengetahuan atau kemahiran atau keupayaan untuk melaksanakan kerja. Hasil kerjanya tidak boleh diterima dari segi kualiti pengeluaran. Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk menjelaskan kepada pekerja bidang yang perlu diperbaiki, mencadangkan penambahbaikannya dan memberi ruang kepada pekerja untuk membuat penambahbaikan itu. Contoh maklumat disiplin yang diterapkan adalah seperti yang pertama, kawalan diri. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga,
kepatuhan. Yang keempat, perjalanan. Dan yang kelima, kasih sayang. Prinsip kerahsiaan. Dalam dunia pekerjaan yang semakin litigious dan kompetitif sekarang, kerahsiaan sangatlah penting atas pelbagai sebab. Kegagalan untuk melindungi maklumat sulit perniagaan dengan selamat boleh menyebabkan kehilangan perniagaan ataupun pelanggan. Kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat. Seandainya terlepas kepada pihak yang salah, maklumat sulit boleh disalahguna untuk melakukan aktiviti haram seperti fraud atau diskriminasi yang akan mengakibatkan tindakan undang-undang yang mahal bagi majikan. Syarikat mempunyai peruntukan undang-undang untuk melindungi kerahsiaan maklumat tertentu. Pendedahan maklumat yang sensitif tentang pekerja dan pengurusan boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan, keyakinan dan kesetiaan pekerja. Hal ini pula akan menyebabkan kehilangan produktiviti. Pemeliharaan maklumat sulit dan peribadi adalah penting dalam menguruskan seseorang secara bermaruah dan terhormat. Standard dan kod amalan. Kod tata kelakuan mentakrifkan jangkaan tingkah laku untuk pihak pengurusan dan pekerja sama ada dalam bentuk bertulis atau lisan. Amalan adalah melaksanakan sesuatu secara berulang kali untuk meningkatkan atau mengekalkan kemahiran seseorang. Walaupun kod tidak menghalang tata kelakuan yang tidak sesuai atau fraud, ia menyediakan standard perundangan dan etika yang akan mempengaruhi prestasi dan komitmen pekerja kepada sistem entiti kawalan dalaman. Dokumen-dokumen ini menyediakan kod amalan yang menerangkan standard kelakuan dan khidmat seseorang pekerja. Garis panduan kerja. Banyak peraturan telah tersedia dalam bentuk dasar dan undang-undang, tetapi beberapa peraturan dan prosedur khusus bagi jabatan tertentu seperti yang pertama, bagaimana kumpulan kerja anda boleh memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, prosedur untuk pekerja melaporkan ketidakhadiran. Yang ketiga, prosedur untuk memohon cuti sakit, cuti rehat, cuti kecemasan, cuti berkabung dan cuti menjadi juri. Yang keempat, jam kerja mingguan dan sama ada waktu kerja fleksibel dibenarkan atau tidak. Adalah penting untuk memastikan ia mematuhi dasar dan undang-undang yang terpakai pada sedia ada, praktikal, jelas dan mudah difahami. Ia juga perlu boleh dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Garis panduan bekerja akan menjadi sangat membantu dalam menyediakan kesinambungan dan equity di tempat kerja. Dokumen bertulis yang diberikan kepada pekerja akan membantu pekerja memahami prosedur di tempat kerja. Prosedur interaksi sosial. Interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih individu dan membentuk satu kelompok masyarakat. Prosedur ini mentakrifkan prinsip teras yang mengawal tingkah laku pekerja dan bagaimana syarikat itu menjalankan urusannya serta menyediakan peralatan dan sumber untuk membantu pekerja mematuhinya. Interaksi sosial di tempat kerja menggalakkan kerjasama yang dipertingkatkan, metakognisi yang lebih tinggi, pengalaman deria yang lebih tinggi melalui emosi, perancangan yang lebih baik apabila setiap ahli berasa diterima dan lebih memahami nilai dan matlamat bersama. Majikan yang menggalakkan interaksi sosial dalam organisasi akan memperoleh kepintaran yang lebih luas merangkumi fisiologi, sosial, emosi, konstruktif, reflektif dan dispositional. Melalui cara ini, kepintaran yang lebih luas
disepadukan secara semula jadi untuk mencapai matlamat individu dan organisasi. Garis panduan disiplin. Garis panduan ini digunakan untuk melindungi sebarang tindakan oleh majikan untuk membetulkan tingkah laku pekerja, salah laku ataupun ingkar tugas. Contoh garis panduan disiplin: ketidakmampuan, kenal pasti jangkaan kerja, adakan latihan dan kawal selia. Beri masa dan peluang untuk prestasi kerja dipertingkatkan. Beri amaran bertulis untuk memberitahu risiko jika kerja tidak dijalankan dengan sempurna. Semak prestasi. Jika kerja lancar, masalah selesai. Jika kerja tidak lancar, masalah tidak selesai, maka perlulah pekerja tersebut bersurai ataupun dikaunselingkan.